Tadi syarat untuk kita buat penyempurnaan kuasa 2, yang pertama mesti yang perkali kepada X kuasa 2 atau apa-apa yang kuasa 2 tu mesti nilainya 1. So sekarang kita punya ni ada negatif. So apa-apa selain daripada nilai 1 kita kena faktor. So kita akan faktorkan negatif dalam kurungan T kuasa 2 tambah T tambah 6 tutup kurungan. Tolak sini kita faktorkan negatif jadi tolak lah. Okey, lepas tu berkali kepada X sepatutnya kat sini akan dibahagi dengan 2. Yang ni pula sama dengan, yang nombor tu sama dengan. Okey, so sama dengan negatif kurungan besar T ni akan hilang 1 T. So dalam kurungan T ni pun akan hilang 1. So dah tak ada T lah. Nilai depan T ni adalah 1 kan. So negatif 1 bahagi 2 nilainya adalah negatif 1/2 kuasa 2. Sampai situ boleh Fahmi? Boleh tu. Okey, lepas tu dia sama dengan kan. Atas negatif 6 tu sama dengan, jadi bermakna kita salin saja balik. Tolak 6. Kemudian mesti tolak. Syarat nak buat penyempurnaan kuasa 2 tu dia mesti tolak kemudian tu. So tolak dengan yang ini kuasa 2. So, tolak dengan 1/4. Sampai sini boleh? Boleh tu. Okey, kemudian barulah kita darabkan negatif ke dalam. So dia dapat negatif dalam kurungan T tolak 1/2 kuasa 2. Kemudian negatif 6 tolak 1/4 tu dapat 25/4. So tambah 25/4. Boleh Kita darabkan dalam negatif 6 tolak 1/4 kita dapat negatif 25/4. So negatif darab negatif dia jadi positif lah. Boleh? Boleh tu. So itu kita dah selesaikan penyempurnaan kuasa 2. So barulah kita boleh tengok kat sini. Cikgu salin balik, kita keluarkan maklumat daripada kita punya persamaan tu. Hash T sama dengan negatif dalam kurungan T tolak 1/2 kuasa 2 tambah 25/4. Okey, konsep apa maklumat yang kita ada dalam persamaan yang telah kita buat penyempurnaan kuasa 2 ni? Yang pertama, negatif ni menunjukkan graf kita masam. Yang kedua, yang kat sini. So T sama dengan, dia samakan dengan kosong. T tolak 1/2 sama dengan kosong. So T dapat 1/2. Okay, manakala yang ni pula disebabkan ni depan ni hash kan. So dia adalah hash lah. Hash maksimum. Kenapa cikgu kata hash maksimum? Sebab titik nilai yang awak dapat T 1/2 negatif 25/4 ni adalah pasangan titik. So pasangan titik tu dia berada di mana? Sama ada dia maksimum, titik maksimum atau titik minimum. Tapi dalam keadaan soalan ini, titik itu adalah suatu titik yang maksimum lah, titik paling atas sekali. Kalau graf tu macam ni, titik tu paling bawah. So paling bawah titik apa? Kejap bateri nak habis. Paling bawah titik apa? Kalau titik paling bawah titik apa? Titik minimum. Titik minimum. Sekejap. Okey. So, sampai situ konsep jelas tak? Sampai sini konsep jelas? Jelas tu. Apa Fahmi? Jelas ke tidak? Jelas tu. Jelas lah. Okey, jadi cikgu boleh lukiskan lakarannya lah. Okay, so lakarannya adalah ni HT tadi. Ni adalah G.
So kita letak 1/2/25/4 titik tu kat lebih kurang kat sini je lah. 1/2/25/4. Dia tak kisah awak dah letak titik mana. So dia tak perlu pun letak 1, 2, 3, tak perlu. Itu cuma boleh anggarkan je sebab X dia positif, Y dia positif, jadi titik tu dekat bahagian sini lah. Boleh? Okay, lepas tu awak tahu kan daripada persamaan yang asal, ni adalah persamaan asal sebelum kita buat penyempurnaan kuasa 2, kita dapat satu lagi maklumat iaitu 6. 6 ni adalah dia punya pintasan Y. So, kita boleh letaklah pintasan Y dia 6 dekat sini. Sekejap. So, tadi kita dah dapat titik kan? Titik kita 3 tadi, betul? So, kita dah dapatlah satu garisan lakaran dia. Macam ni lah lakaran dia. Boleh? Faham tak? Faham. 3 ni dapat mana? 3 kosong ni dapat mana? 3 kosong tu yang kita dah dapat daripada soalan atas ni. Soalan kata pasal T sama dengan 3 kan? Bila dia menyentuh permukaan tanah. Boleh? Ada soalan nak tanya? 6 ni dapat dari mana? 6 ni dapat daripada persamaan asal. So nilai nombor yang hujung tu adalah pintasan Y. Manakala titik dekat sini kita dapat selepas kita buat penyempurnaan kuasa 2. Boleh? Boleh tak? Boleh ke? Boleh cikgu teruskan Cikgu teruskan untuk soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3 ni ramai tak dapat jawab. Okay, jadi cikgu akan ulang balik macam mana kita nak buat cikgu akan ulang balik konsep dekat sini. So sekarang ni kita ada soalan nombor 1, 3, 2x tolak 3 sama dengan 1. 1 tu kita boleh ubah menjadi 3 kuasa something. So apa-apa saja yang 1 sebenarnya adalah kuasa kosong. Ni konsep hukum indeks. Hukum indeks A kuasa kosong sama dengan 1. Apa-apa sahaja yang kuasa kosong nilainya 1. So sekarang 3 ni cikgu boleh ubah menjadi 3 2x tolak 3 sama dengan 3 kuasa kosong. 1 tu cikgu ubah jadi 3 kuasa kosong. So disebabkan 3 dengan 3 ni sama, yang tak sama adalah dia punya kuasa. Jadi kita hanya membandingkan kuasa sahaja. Jadi nilai kat sini adalah 2x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi x sama dengan 3/2. Jelas tak? Untuk soalan A1. Jelas cikgu. Okey, untuk soalan 2 pula. Bila ini adalah corak yang pertama corak yang pertama kita boleh asas dia sama. Ni asas sama. Bila ada tambah atau tolak dalam persamaan, benda yang pertama awak buat, langkah yang pertama pecahkan. Macam mana awak nak pecahkan? Cikgu salin dulu 3 kuasa 3x. Kemudian cikgu pindahkan ni ke sini. Jadi tolak 3x tolak 1 sama dengan 54. So pecahkan tu maksudnya macam mana? Kalau sebelum ni A kuasa M bahagi A kuasa N, dia jadi berapa? A kuasa M negatif 1. Bukan. M tolak N. M tolak N. Pembahagian dalam indeks dia akan jadi tolak. Kalau A kuasa M darab A kuasa N, dia jadi apa? A kuasa M tambah N. M tambah N. So ini adalah hukum indeks. So sekarang ni kat sini kita ada hukum indeks kat sini. Nampak tak dekat kuasa dia ni? Dia ada tolak. So sebenarnya asal dia apa? Asalnya apa? Macam mana dia tolak?
Bahagi. Asalnya bahagi. So jadi itu yang kita pecahkan dulu. So 3 kuasa 3x tolak 3 kuasa 3x bahagi 3 kuasa 1 sama dengan 54. Langkah yang pertama pecahkan jelas. Jelas cikgu. Okey, yang kedua kita kena faktor. Ni ada tambah atau tolak tambah atau tolak. Okey, yang kedua kita kena faktor. Nampak tak apa yang sama dekat sini ni? Apa yang sama? Tiga kuasa 3x. Bagus. 3 kuasa 3x yang sama. So 3 kuasa 3x dalam kurungan. Kalau cikgu highlight yang sama 3 kuasa 3x, 3 kuasa 3x. So yang cikgu highlight tu dia dah difaktorkan keluar. So kalau ini dah keluar, apa yang tinggal dalam ni? Apa yang tinggal kat dia? 1, bagus. Apa yang tinggal kat dia selepas keluar? 1. So kat sini 1, tolak. Apa yang tinggal kat sini pula? Kat sini apa yang tinggal? 1/3. Bagus, 1/3. Jelas tak? Pemfakturan tu. Jelas cikgu. Boleh nampak Okey, seterusnya. Yang ketiga kita selesaikan. Maksud selesaikan ni adalah kita akan bandingkan macam ni lah. Ini adalah selesaikan. Okey, so sebelum tu kita buat macam ni lah. Ini kan darab kan? 3 kuasa 3x dalam kurungan 1 tolak 1/3 nilainya adalah 2/3 sama dengan 54. Ini hubungan darab. So cikgu nak pindahkan ke sebelah. Apa cikgu buat? Bahagi. So 54 bahagi dengan 2/3 dapat jawapan 81. 81. Okey, sekarang ni 81 boleh jadi 3 kuasa berapa? 3 kuasa 4. 3 kuasa 4. Nampak tak sama? Asal dia sama. So bila asal dia sama, kita cuma membandingkan. Kita bandingkan kuasa dia lah. So kuasa dia yang tak sama. Nampak tak? Nampak tak kuasa yang tak sama? Yang tak sama tu kita keluarkan. So 3x sama dengan 4. Jadi x sama dengan 4/3. Faham? Ada soalan nak tanya tak? Jelas tak sampai sini? Jelas cikgu. Jelas Okey, cikgu teruskan. Untuk soalan B iaitu logaritma pula. So soalan B, log 3 2x tambah 3 tolak 4 log 9 x kuasa 2 tambah 3 log 3x sama dengan 2. Okey. So yang pertama, kita kena tengok dulu. Kat sini asal dia 3. Ini asas 3. Ini asas 9. So apa nak buat? Kita kena Tukar asas. tukarkan asas. Macam mana nak tukarkan asas tu? Hukum log yang penukaran asas adalah sekiranya awak ada log A bahagi B ni hukum log awak nak tukarkan menjadi suatu log C. So bila awak nak tukarkan jadi log C, awak akan ada log C kat atas, log C dekat bawah. So yang A ni dekat bawah kan, B dekat atas, A dekat bawah, betul? Jadi kedudukan dia kat sini pun samalah, B dekat atas, A dekat bawah. Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas Okey, samalah macam dekat sini juga. Ini kita tak perlu ubah sebab dia dah log 3. Yang kena ubah adalah log 9 ni. So log 3 2x tambah 3 sama tolak 4. Kita sekarang nak tukar jadi log berapa? Kita nak tukar log 3. So kita akan jadi log 3 lah kat sini. Log 3 dekat atas, log 3 dekat bawah. Siapa yang dekat atas ni?
X kuasa X. 3. X kuasa 2. Siapa dekat bawah? 9. Bagus. Jelas tak macam mana nak buat penukaran asas yang lain tu? Faham. Faham Okey. Tambah 3 log 3x sama dengan 2. Okey. So cikgu settlekan dekat bawah ni dulu. Log 3 9. Cikgu buat kat tepi Log 3 9 bersama dengan log 3. Macam mana 9 tu dia nak tukar jadi nombor indeks? 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Bila ada kuasa dalam log, apa kita buat? Bawa ke depan. Bawa pindah ke hadapan. So dia jadi log 2 log 3 3. Sampai sini yang lain boleh faham? Faham cikgu. Okay, so log 3 3. Log 3 3 nilainya berapa? 1. 1. Hukumnya adalah log AA nilai 1 Log AA nilai 1. So apa-apa log sama, dia nilai tu 1. So cikgu ubahlah sekarang ni kat bawah ni. Cikgu ubah jadi log 3 2x tambah 3 tolak 4 gabungan log 3x kuasa 2 bahagi dengan 2 tambah 3 log 3x sama dengan 2. Sampai sini jalan sini okey, faham tak? Cikgu tukarkan log 3 9 tu tukar jadi 2 saja. Sampai situ faham? Faham cikgu. Okey, so 4 dengan 2 ni boleh bahagi kan? So 4 ni boleh jadi 2, ni dah tak ada lah. So pecahan kita dah tak ada. Jadi kita boleh teruskan lah. Selepas itu sebelum kita nak tukarkan tambah atau tolak, kita kena mesti selesaikan dia punya kuasa dulu. So kalau 2 kat depan, kita kena naikkan ke atas, dia akan jadi x kuasa 4 lah. Kalau 3 ni kat depan, kita naikkan dia jadi x kuasa 3. Jelas tak yang tu? Cikgu, yang naik 2 kan? Tak payah negatif 2 kan? Bukan. Nombor saja kita naikkan. Faham tak? Kita cuma naikkan nombor sahaja. Sampai sini boleh? Ya cikgu. Yang cikgu buat ini je yang berubah. Okey, kemudian barulah kita boleh selesaikan tambah atau tolak dia. So kalau tolak dalam log nilainya sebenarnya apa? Tolak dalam log dia akan jadi? Bahagi. Tambah dalam log jadi apa? Darab. So kita ikut saja. Daripada 3 asalnya daripada 3 dia akan tinggal 1 saja bila awak tukarkan tambah atau tolak. So log 3 tinggal 1 saja. So 2x tambah 3. Kemudian tolak tu jadi bahagi kan. So bahagi cikgu letak kat bawah lah x kuasa 4. Ini tambah ni jadi darab. So x kuasa 3 ni dekat atas sama dengan 2. Sampai sini faham? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya yang lain? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan. Jadi kita boleh potonglah dekat sini ni x ni tinggal 1 lagi kat sini. Ada 1 lagi x. So dia jadi log 3 2x tambah 3 bahagi dengan x sama dengan 2. Sampai sini jelas tak? Dah cikgu. Okey. So kita tahu kalau kita nak buat pemindahan log ni kan, log ni kita pindahkan dulu. So macam mana kita nak pindahkan? Kalau cikgu pindahkan log 3 ke sini dia jadi apa? 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Dia tanduk 3 tu menanduk 2 naik atas kepala dia. So 2x tambah 3 bahagi x sama dengan 3 kuasa 2. Sampai sini boleh Sampai sini boleh tak? Boleh ke? Boleh. Boleh Okey. Jadi kita teruskan 2x tambah 3. X ni cikgu buat naik atas, dia akan jadi bahagi, dia akan jadi darab. So 9x lah kat sini. So cikgu pindahkan kat sini, dia jadi 7x sama dengan 3. So x sama dengan 3/7. Boleh? Boleh ke? Boleh.
Ada soalan nak tanya dekat sini? Kalau tak ada, cikgu teruskan lagi. Untuk soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ni adalah soalan cert. Dan soalan ni dia bagi dah. Luas segitiga adalah Q tambah punca kuasa 3/2. So, apakah formula bagi segitiga, luas segitiga? 1/2 AB sin C. Tak perlu sin C kat sini. Ini adalah segitiga bersudut tegak. So, bila bersudut tegak, formulanya adalah? Oh, 1/2 Darab tapak, darab tinggi. Ya, 1/2 darab darab B. tapak, darab tinggi. Boleh juga AB sin C. Sama je. Sebab sin 90 tu 1. So, kat sini kita dah tahu tapaknya adalah 5 tolak 2 punca kuasa 3 darablah dengan 2 punca kuasa 3. So, ini boleh potong Okey, ni boleh potong. So, tinggal 5 tolak 2 punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 darab dengan 5 dia jadi berapa? Punca kuasa 3 darab 5 jadi berapa? 5 punca kuasa 3. 5 punca kuasa 3. Punca kuasa 3 darab negatif 2 punca kuasa 3, jawapan tolak 2 punca kuasa 3 kuasa 2. Betul tak? Sebab punca kuasa 3 tu dia ada 2 kan? So dia jadi macam ni lah. Jelas tak? Ulang. Ulang. Apa Muiz? Jelas. Yang lain macam mana? Faham? Kalau tak boleh tekan kalkulator lah. Boleh tekan 2 punca kuasa 3 darab punca kuasa 3. 2 punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa 3. Dapat jawapan yang sama lah juga 6. Sampai sini faham tak? Ada soalan nak tanya? Faham tak? Senyap je. Faham ke? Okey, boleh cikgu teruskan. Okey, kita pergi nombor 5 pula. Okey, nombor 5 ni dalam panjang. Cikgu skip dulu sebab kita je masa tinggal 9.53, ada 7 minit je lagi. Cikgu pergi ke soalan nombor 6 dulu. Soalan nombor 5 tu panjang, nanti tak sempat pula kita habiskan. Okey. Soalan ni adalah soalan hukum linear. Kata formula ubah X dengan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak B per X. Dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Diberi titik A 12 berada di atas garis lurus, suatu garis lurus diperoleh dengan memplot XY melawan X kuasa 3. So benda pertama kalau kita nak selesaikan soalan hukum linear, yang pertama kita linearkan persamaan. Macam mana kita nak linear persamaan? Kita tengok paksi Y. So awak tengok paksi Y kat sini, macam mana Y dia boleh jadi XY. Apa yang kita buat dekat persamaan tu? Darab X. Kita darab X. So itulah langkah yang pertama. So bermakna setiap satu tu dia akan darab dengan X lah. So X dalam kurungan Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak B per X. Okey. So X darab Y dapat XY. XY. X darab dengan 4X kuasa 2 dapat 4X kuasa 3. 4X kuasa 3. X darab dengan negatif B per X dapat Negatif B. okey, bagus. Nombor 2, apa kita buat? Kita tentukan Y MX plus C. Y dia apa? XY ni apa benda? XY ni apa? Paksi Y. Y. 4 apa? M. M. X kuasa 3 apa? X. Paksi X. Negatif B apa? C. Paksi Y. C.
Pintasan. Pintasan lah, pintasan Y. So yang ketiga, cari MC. So kita dah tahu M kita bersamaan dengan 4. Manakala C kita bersamaan dengan negatif B. Sampai sini faham? Faham, cikgu. Okay, so tolong cikgu tengok dekat sini. Tolong carikan dia punya, sebelum kita carikan, awak tulis dulu macam ni. X kuasa 3, XY. Nilai kat sini bukan XY lah tau. Tapi dia mengikut kepada dia punya paksi. So paksi X dia adalah X kuasa 3. So ini adalah X kuasa 3 lah. Ini adalah XY. Sama juga kat sini. Kalau paksi kat sini, dia adalah 04, betul? 04 ke 40? 04. 04. So sama juga ini adalah X kuasa 3 XY. Penting untuk awak tulis juga X kuasa 3 XY supaya awak tahu titik kosong itu adalah X kuasa 3 punya. Bukannya kosong tu digantikan dekat X. Jadi kat sini kita boleh tahu nak cari M. Macam mana nak cari M? Macam biasalah. Nak cari M macam mana? Bagi 2 tolak bagi 1 bagi X2 tolak X1 kan? Okey, terus masukkan dalam formula kecerunan. Tolong masukkan. Masukkanlah. 12 tolak 4 bagi A tolak 0. A tolak 0 sama dengan 4. So kita dapat 8 sama dengan 4. A sama dengan 2. Itu salah satu cara untuk dapat A. Atau kita boleh guna yang salah satu titik tak tahu, kita boleh ganti masuk dalam persamaan. So salah satu titik tak tahu, kita ganti masuk dalam persamaan. So ini adalah persamaan kita. Jadi kita akan gantikan XY dengan X kuasa 3 ni. Mana-mana satulah. So ini adalah kaedah yang kedua. Awak punya X kuasa 3, XY awak nilai berapa? XY awak nilai berapa sini? 12. Dengan 4 dalam kurungan X kuasa 3 awak nilai? A. Tak boleh masuk ni dulu. Kena dapatkan B dulu lah, sorry ya. Kita boleh masukkan ni. Kita boleh masukkan titik ni sebab dia ada anu pada persamaan ni. Ataupun kita boleh dapatkan titik C dulu. Okey, kita dapatkan titik C dululah, senang sikit. Kejap lagi baru cikgu buat yang tu. Okey, C awak dekat graf berapa? C dekat graf okey 4. 4 sama dengan negatif B. So B sama dengan negatif 4. Okay, cikgu ulang balik untuk dapatkan titik. Tadi kita dah tahu kalau salah satu titik tak tahu, kita boleh ganti masuk dalam persamaan. So XY kita adalah 12 sama dengan 4 dalam kurungan kita punya X kuasa 3 adalah A tolak dalam kurungan B kita adalah negatif 4. Okay, so 12 sama dengan 4A tambah 4 dapat 8 sama dengan 4A. A sama dengan 2. So sama je lah. Mana-mana jalan pun awak boleh guna asalkan awak faham. Sampai sini boleh? Boleh. Okey. Semasa pun dah tamat, cikgu dah tengok dekat GC. GC tak ada seorang pun hantar pembetulan. So sebelum korang hantar pembetulan, masa cikgu bincang tu korang tolonglah tanda. Buat guna pen merah tanda guna pen merah. Nanti awak hantar dekat GC, cikgu nak tengok. Tapi setakat ni belum hantar lagi lah. Awak tanda sampai mana yang awak dah buat lah. Boleh? Baik. Okey, itu sahaja. Terima kasih kelas. Syukran. Assalamualaikum. Salam, terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih.